Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di YouTube anda. Hari ini saya bersama dengan anak saya yang baru 1 bulan, Maryam Salsabila. So kita bersama anak saya hari ini dan hari ini saya nak buat video yang santai saja, reaction yang santai saja, iaitu kita nak dengar khutbah Jumaat di negeri Selangor. Saya rasa mungkin khutbah ini diguna daripada negeri Selangor. Dan saya teringin nak buat reaction disebabkan khutbah ni sangat menarik lah untuk kita dengar secara bersama. Jom kita dengar sama-sama. Alhamdulillahil qail wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima ataakum إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha oleh Allah Azza wa Jalla. Khutbah kita pada hari ini bertajuk Pemimpin dan Ilmu. Hadirin sekalian, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulluhum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Hadis yang kita dah hafal. Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam menegaskan tentang peranan dan fungsi setiap manusia sebagai pemimpin dan pengurus bagi segala urusan yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan adalah amanah meletakkan seseorang manusia sebagai calon, sebagai ujian yang akan ditentukan kedudukan dan pencapaiannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam firman Allah surah Yunus ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, demi memastikan pengurusan dan kepimpinan yang mendapat penilaian yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla serta menyelamatkan kita dari kecelakaan di akhirat, kita hendaklah melengkapkan diri dengan persiapan sebagai pemimpin. Persiapan yang paling diperlukan adalah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan peranan sebagai seorang pemimpin. Kita tidak cukup sekadar mempunyai kemahiran teknikal dan pengurusan yang berkaitan dengan bidang kita sahaja. Ini kerana kesudahannya kelak kita bukan sahaja disoal oleh majikan, rakyat, ketua juruaudit, bahkan kita akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita dan yang meletakkan kita dengan tugas-tugas tertentu sebagai salah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengingatkan kita tentang perlunya ilmu sebelum menjadi pemimpin. Beliau menegaskan, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Yang bermaksud, hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Pemimpin kena cerdik ni.
Keperluan mempersiapkan diri dengan ilmu ini bukan sekadar untuk menjayakan kepimpinan dan manfaat umat sahaja. Bahkan kita lebih kerap diingatkan dengan kehancuran dan kemusnahan yang berlaku adalah natijah daripada kejahilan manusia yang menjadi pemimpin, sedangkan peranan kepimpinan yang sebenar adalah mengurus manusia dan alam ini dengan ilmu yang berpandukan daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Islam memerlukan pemimpin yang menguasai ilmu agama dan ilmu kepimpinan. Sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu agama, wajiblah ia menguasai ilmu-ilmu kepimpinan ataupun politik. Sebaliknya, sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu kepimpinan atau politik semata, maka wajib pula lah ia menguasai ilmu agama atau mendampingi dan mendapat nasihat daripada orang-orang agama. Maka tidak wajar ada ilmu agama dan ilmu politik tetapi tidak mengamalkannya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila amanah dipersia-siakan, tunggulah saat kehancurannya, yakni hari kiamat. Badui itu bertanya lagi, bagaimanakah amanah itu dipersia-siakan? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni tidak layak, maka tunggulah saat kehancurannya, yakni hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain pula baginda mengingatkan kita tentang bahaya terhadap ummah apabila menjadi pemimpin yang jahil. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabut dari dada hamba-hambanya, tetapi dia mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Hingga bila sudah tidak ditinggalkan sesiapa lagi yang alim, yakni berilmu, manusia akan melantik orang-orang jahil menjadi pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka akan membuat keputusan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin sekalian, sejarah telah mencatatkan bahawa generasi awal Islam telah memilih pemimpin mereka dalam kalangan orang-orang yang berilmu dan memahami tanggungjawab agamanya. Lihatlah para khulafa ar-rasyidin yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang paling alim dalam kalangan para sahabat. Demikian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya itu. Beliau juga seorang alim yang sangat memahami urusan dan hukum hakam Islam. Dalam sejarah di negeri Selangor juga, Sultan pernah bahkan bukan sekadar mendampingi ulama dan cinta kepada ilmu agama, mereka juga berkecimpung dengan ilmu agama. Bahkan baginda juga terlibat secara langsung menjadi khatib dan imam. Contohnya Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang ke-6, telah menulis 2 buah kitab yang bertajuk Pohon Agama, yang bahkan dijadikan buku teks di sekolah-sekolah agama ketika itu. Ini menggambarkan saya pun baru tahu kepada ilmu dan tahap keilmuan baginda dalam Islam. Sejarah juga merakamkan bahawa baginda juga sering menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah hari raya di atas mimbar Masjid Alauddin di Kuala Langat. Ilmu itu mestilah dipahami, dirasa dan diamalkan hingga dapat dihayati dalam kehidupan. Pemimpin masa kini dan masa hadapan wajib mencontohi kehebatan pemimpin masa lalu. Sebagai seorang pemimpin Muslim, mereka hendaklah memahami ilmu tauhid, fiqh dan akhlak. Jika pemimpin kuat akidah tapi tidak salat, maka tidak layak menjadi pemimpin. Jika pemimpin kuat salat tapi mempunyai akhlak yang buruk seperti suka menyebar fitnah, mengamalkan rasuah pun tidak layak untuk menjadi pemimpin. Oleh itu, pemimpin yang kuat pegangan akidah, amalan syariat dan yang istiqamah dan berakhlak yang mulia adalah pemimpin yang layak dan sesuai untuk menjadi contoh dan dihormati oleh masyarakat muslimin yang dirahmati Allah.
Sebagai mengakhiri khutbah kita pada hari ini, Dan habis, marilah sama-sama kita memberi biasanya ada kesimpulan kepada beberapa tausiah berikut. Yang pertama, sebagai seorang Muslim yang akan menjadi pemimpin, hendaklah sentiasa menuntut dan mengamalkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai pemimpin yang berilmu, maka pemimpin tersebut perlulah ada ilmu, karena ilmu tanpa amal akan tersesat, dan pemimpin yang beramal tanpa ilmu adalah menyesatkan. Dan yang terakhir, setiap pemimpin akan dipersoalkan di akhirat tentang kepimimpinannya dan apa yang dia pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan. Dan mereka yang mungkar dan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Okey, baik. Barakallahu li wa lakum. Okey, kita dah dengar khutbah Jumaat di negeri Selangor ni sama-sama tadi. Ada banyak benda yang menarik dan saya rasa cukup bagus disebabkan khutbah ini membicarakan isu yang begitu relevan pada masa ni, iaitu dia berkaitan tentang isu kepimpinan. Dan kita sekarang ni nak pilih ahli parti politik yang mana. Mungkin minggu depan kita dah kena pilih dah. Minggu satu lagi kita dah kena pilih dah untuk siapakah yang akan menjadi pemimpin yang kita pilih di dalam pilihan raya nanti. Jadi bila dia bagi satu kenyataan ataupun khutbah ini memberikan satu panduan dan juga nasihat tausiah kepada kita di dalam membuat penilihan, ia memberi manfaat kepada kita. Tausiah ini dia secara jelasnya dia berikan, kalau kita nak pilih pemimpin, pastikan pemimpin tu cerdik. Itu yang pertama lah. Jangan pilih pemimpin yang bodoh. Nanti akan jadi masalah. Allah Ta'ala akan tanya mereka macam-macam. Dan kena ada ilmu. Kalau tak, nanti akan jadi masalah kita memilih orang yang bodoh untuk jadi pemimpin. Tapi keadaan akan berlaku apabila kita hanya melihat seseorang itu hanya sekadar populariti saja. Kita tengok, oh dia popular, ataupun kita melihat hanya sekadar kepada dia punya bendera saja. Oh, bendera dia biru, bendera dia kuning, bendera dia merah, bendera dia hijau. Okey, aku pilih disebabkan bendera. Ini masalah. Tetapi kalau kita rujuk di dalam khutbah Jumaat hari ini, dia nak ajar kepada kita untuk kempen bukan kepada bendera, tetapi kepada individu yang akan dipilih itu. Jadi kalaulah pihak bendera-bendera ni dia nak pastikan dia dapat keputusan ataupun undi yang banyak daripada kalangan umat Islam, kan yang calonkan tu, calon-calon hang tu adalah orang yang cerdik dan juga pandai. So itu kategori yang pertama, cerdik yang pandai. Kemudian bukan sekadar cerdik dan pandai juga, tetapi biar ada pegangan agama. Daripada sudut kekuatan agama dia mesti ada, sebab dia kena ada quwwah wal amanah. Jadi kalau dia ada satu kemampuan kecerdikan di dalam pengurusan saja, tapi amanah dia tak ada, agama tak ada dalam diri dia, macam mana dia nak menguruskan keadaan umat Islam? Kita bukannya nak minta seorang yang seperti malaikat, tetapi sekurang-kurangnya mereka itu mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Tak kira lah dia ni ustaz ke, ustazah ke, dulori ke, cikgu sekolah ke, tak ada masalah bab tu. Tetapi yang penting dia ni adalah orang yang berpegang pada amanah. Kalau tak pegang amanah, hang bubuhlah nama hang apa pun, nanti hang akan kena tahan dengan SPRM, akan jadi masalah pula kita kemudian hari nanti. Nanti kita tak mahu negara kita seperti sebelum ini terkenal dengan masalah rasuah daripada peringkat atasan. Kita tak mahu benda tu berlaku. Oleh sebab itu, pemilihan ini, iaitu pemilihan di peringkat parlimen ini cukup penting. Dan menarik juga dalam khutbah Jumaat tadi, saya pun tak tahu, saya pun rasa lepas ni nak pergi buat search sikit berkaitan tentang isu ada Sultan Selangor yang mana dia ni tulis kitab dan dia berkhutbah di Masjid Jumaat lah. Cukup bagus. Jika ada pemimpin itu pada hari ini, ia adalah satu pemimpin yang pasti disayangi ramai, termasuk saya. Saya dengar pun rasa sayang dah. Belum lagi mengenali lagi, tapi rasa sayang dah. Kalau ada lagi pemimpin-pemimpin macam tu, kita cukup syok.
kita ada pemimpin ideal kita. Seperti mana di dalam khutbah tadi, dia adalah pemilihan kepada pemimpin ideal. Tapi kita risau sampai tahap kita terpaksa memilih di antara calon-calon yang mungkin lebih baik sikit daripada calon-calon yang lebih buruk daripadanya. Itu tak best lah. Kita best kalau kita boleh pilih fact one antara orang-orang yang perfect. Di antara the perfect, antara orang yang paling sempurna lah, bukan sempurna habis, tapi paling sempurna dalam kriteria kita berbanding orang-orang yang lain. So itu menarik, tapi mungkin saya rasa kita tak sampai ke tahap itu lagi. Paling-paling kurang kita ada ideal type, kita ada satu ciri-ciri peribadi yang kita berharap pihak-pihak daripada parti-parti politik ni hantar calon-calon yang bagus-bagus untuk memberikan manfaat kepada kita. Kita tak nak sekadar kerajaan kita bagus saja tetapi kita bobrok, kerajaan kita penuh dengan rasuah, tapi kita perlukan kerajaan yang hebat, kerajaan yang bagus, yang kukuh, dan juga kerajaan yang disayangi Tuhan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kerana menonton pada hari ini. InsyaAllah kita akan berikan reaction pada hari esok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.